Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. InsyaAllah kita sambung bacaan buku pelajaran agama Islam karya Profesor Dr. Hamka rahimahullahu taala, dan kita sudah masuk bab yang pertama, subbab yang ketiga dalam membincangkan tentang agama dan manusia, iaitu kaedah-kaedah ataupun cara-cara bagaimana Hamka dalam mukaddimahnya menjelaskan bagaimana manusia dahulu dalam proses mencari Tuhan. Dan sampailah kepada bab yang ataupun bahagian ini, iaitu Hamka meletakkan subtopiknya yang ketiga, iaitu alam falsafah. Bagaimana ada setengah manusia menggunakan falsafah sebagai jalan untuk bertemu Tuhan. Sebahagiannya alhamdulillah akhirnya bertemu Tuhan, seterusnya bertemu dengan wahyu, yakni menggunakan falsafah untuk mencapai kebenaran wahyu itu. Namun di sana terdapat juga, sebagaimana Hamka kritik, nanti kita akan baca teksnya. Hamka kata ramai juga daripada kalangan so-called ahli falsafah itu yang sampai ke sudah duduk berfalsafah tapi tak jumpa-jumpa matlamat ataupun Tuhan itu sendiri. Ringkas ceritanya, falsafah ni apa maksud dia, tuan-tuan? Falsafah ni daripada perkataan Yunani lah, iaitu filosofia. Fila ni maksudnya cinta, sofia hikmah ataupun kebijaksanaan. Maka filosofia, filosofia bermaksud cinta akan hikmah. Jadi ahli falsafah ada golongan yang sentiasa mencari benda yang bersifat, kita katakan golongan yang sentiasa mencari kebijaksanaan. Secara umumnya begitulah. Bermula daripada Athens, zaman Yunani kuno, sebelum zaman Greek lagi. Kemudian jadi zaman Greek Roman, setelah Roman Rom menjajah ataupun menguasai Greek, maka seterusnya mereka berkembang dan seumpamanya. Baik. Tanpa bermasa kita bacalah ya. Dalam buku yang terbitan Pustaka Dini yang saya gunakan ini, muka suratnya 19. Kita akan baca sampai habis subtopik yang ketiga ini. Sebelum kita masuk subtopik yang keempat, iaitu agama, fitrah dan Islam. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa ulumihi ya rabbal alamin. Kata Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, setelah kita renungi alam, setelah kita renungi bagaimana bertumbuhnya kepercayaan atas adanya yang ada, yang maha kuasa, yang gaib pada manusia. Yang ini dalam bab-bab sebelum ini, dia menjelaskan bagaimanakah asal muasal ketika mana manusia belum lagi terima wahyu, belum lagi terima rasul, tapi dah mula ada dah mula ada, kita kata, sangka-sangkaan tentang adanya Tuhan itu. Sedangkan tidak ada panduan wahyu dan juga dari nabi lagi. Tapi disebabkan Allah dah dari awal bagi akal, bagi jiwa pada mereka, maka dari awal mereka mencari, mereka dapat rasa sebenarnya di sebalik alam ini ada satu kuasa yang menciptakan. Ada satu kuasa yang begitu hebat yang menciptakan. Baik. Tapi mereka nak jelaskan, mereka tak tahu macam mana. Mulalah ada sangka-sangkaan bahawa barangkali yang mengaturkan alam ini, yang menguruskan, adalah yang dinamakan sebagai roh ataupun spirit ataupun semangat, yang dinamakan sebagai mambang dan seumpamanya itu. Mula berkembang konsep itu, sehinggalah agama mari, Hindu dan Buddha dulu kalau konteks alam Melayu, dan kemudian Islam mari, dan seumpamanya dan seterusnya. Baik. Sejak zaman primitifnya sampai kepada kemajuan masyarakatnya, tampak bahawa perkembangan kepercayaan itu pada manusia
manusia besar yang berfikir pun ada pula. Ya. Bahasa lama ya. Jika kita tilik ke dalam sejarah pertumbuhan falsafah di Yunani. Ini zaman Yunani klasik. Tampaklah bahawa sebelum datang masa berfalsafah, telah ada lebih dahulu kepercayaan beragama. Kerana pengaruh tentang adanya yang ada. Maksudnya, sebelum ada konsep agama lagi pun, manusia sudah ada satu kesedaran secara naturalnya, secara kita kata semula jadinya, bahawa ada satu kuasa yang sedang mentadbir, yang sedang memerhatikan, yang sedang, cuma dia orang tak boleh nak cerita macam mana. Sebab apa? Sebab tidak ada sumber yang boleh menjelaskan perkara tersebut. Baik, kemudiannya katanya lagi, Homerus, penyair Yunani yang besar itu, telah menyairkan peperangan-peperangan di antara dewa-dewa. Tetapi mereka mengakui bahawasanya yang menjadi pusat dari dewa yang berpuluh ribu banyaknya, sebanyak bintang di langit itu adalah dewa besar, iaitu Apollo. Tuan-tuan, itu lebihnya Hamka. Dia bukan setakat menguasai masadir ataupun sumber usul dalam agama Islam kita, tapi Hamka juga menguasai dengan baik sejarah perkembangan pemikiran falsafah barat bermula daripada zaman Yunani klasik sampailah ke zaman Islam, kemudian berpindah ke Latin, pun dia kuasai dengan bagus, sehinggalah berkembangnya zaman Renaissance, zaman Enlightenment, zaman Renaissance, zaman zaman perindustrian dan seumpama zaman kolonial imperialis. Semua perkembangan falsafah itu dikuasai oleh Hamka dengan begitu baik. Dan ini jelas kelihatan bila kita membaca karya-karya Hamka. Termasuklah buku yang kita sebutkan ini, iaitu Pelajaran Agama Islam ini. Sebab itulah Hamka bila bincang tentang buku ini, dia kata bila kamu baca buku ni, kadang-kadang kamu akan rasa macam sedang baca buku falsafah. Tapi dia menjelaskan, tidaklah falsafah itu, tidaklah saya mengheret agama Islam ini ke dalam cerohan falsafah. Tidak. Melainkan saya guna falsafah itu untuk membela agama itu sendiri. Nampak tak tuan-tuan? Ini yang kita maksudkan sebagai kebijaksanaan, sebagai mausu'i, ensiklopedik, menguasai perkembangan ilmu timur dan barat dan akhirnya merumuskan dalam bahasa natif, bahasa tempatan yang boleh dicerap, yang boleh diambil manfaatnya oleh kita semua sebagai umat Melayu Nusantara. Dan inilah kita kena terima kasih sungguh pada Buya Hamka. Ini baru satu buku, tuan-tuan bacalah lagi buku-buku lain, falsafah hidupnya, lembaga budinya, lembaga hikmahnya, pegangan ataupun pandangan hidup Muslim. Itu semua buku-buku yang kaya dengan perbincangan tentang sarwa pandang ataupun sarwa pandang seorang Muslim terhadap kehidupan melalui cabang-cabang yang kita sebutkan tadi. Baik, kata Hamka lagi, mula timbul berfikir semata falsafah dimulai oleh Thales yang hendak menyelidiki asal-usul segala yang ada dari segi kenyataannya. Maka berpendapatlah dia bahawa asal segala sesuatu ialah air. Maka ada mula daripada ahli falsafah ni duk fikir, asal usul hidup dunia alam ni daripada apa sebenarnya? Maka di sana muncullah seorang ahli falsafah yang bernama Thales, yang kemudian dia pun mengkaji, berfikir, mencerap, dan dia pun memberikan pandangan bahawa asal bagi segala sesuatu ialah air. Ni zaman wahyu tak ada lagi. Cuma dalam bahagian lain Hamka juga berpendapat, tapi pendapat ni rare lah, langka, sebab dia antara yang dilihat terawal memberikan pandangan ini. Dia kata tokoh-tokoh yang hebat dalam sejarah macam Siddhartha Gautama, Buddha, apa semua tokoh-tokoh hebat ni, ada kemungkinan mereka pada asalnya adalah seorang nabi. Ini pandangan Hamka yang agak menarik, sebab dia wallahu alam, mungkin dia ambil daripada tokoh-tokoh lain juga, dan mungkin itu pandangan dia secara peribadi, secara aslinya. Dan mana dia menyebut
tokoh-tokoh sebagai contoh Siratna Gautama Buddha. Sebagai contoh siapa dia lagi? Lao Tzu, dan seumpamanya. Ada kemungkinan mereka ini pada asalnya disebabkan mereka tak setuju dengan arus perdana zaman dia, maka sebenarnya mereka ni adalah seorang nabi, termasuklah Sokrates dan seumpamanya. Beberapa orang ahli falsafah yang lebih cenderung kepada monotis, iaitu satu Tuhan, maka dia ada pandangan tersebut. Wallahu ta'ala alam, kita tak pegang dia sebagai fakta ataupun nas sebagai satu sandaran yang jelas. Tapi secara asasnya pandangan itu menarik untuk dikembangkan dan dispekulatifkan untuk dibincangkan dan seumpamanya. Baik. Asalnya Nabi tapi kemudian diseleweng. Sebab biasanya Hamka kata Nabi-Nabi ini keberadaan mereka akan memberi impak kepada kemanusiaan. Jadi ini tak dapat nafilah kalau kita guna kriteria itu, memanglah keberadaan Siddhartha Gautama Buddha, keberadaan Lao Tzu apa semua, Confucius apa semua tu kepada kemanusiaan memang jelas sampai hari ini ada kesan keberadaan mereka itu. Jelas dalam agama-agama masing-masing, walaupun ajaran asal dia sudah diseleweng ataupun tidak ada lagi ajaran asli dia itu, tapi nama mereka tetap diguna dan dinisbahkan. Maka itulah Hamka berpendapat bahawa ada kemungkinan bahawa orang-orang hebat macam ni asal sebenarnya mereka adalah seorang Nabi. Wallahu ta'ala alam. Itu pandangan yang cukup bagi saya luar biasa. Dan saya secara peribadi tak pernah dengar pandangan daripada tokoh lain tentang perkara tersebut selain daripada Buya Hamka kita. Wallahu ta'ala. Baik, katanya lagi apa dia? Maka Thales berpendapat manusia ataupun alam ataupun kehidupan itu asas sebagai segala sesuatu ialah air. Soalan yang sepatut dia tanya pula, siapa yang buat air? Kalau seluruh makhluk di alam ataupun bumi ini adalah berasal daripada air, maka soalan yang sepatutnya kalau kita ada di tempat tu pada zaman tu, kita tanya Thales, siapa yang menciptakan air? Sepatutnya begitu. Maksudnya tak habis lagi. Kemudian kata Hamka lagi, diikuti oleh Anaximander yang mengatakan asas segala ialah nous yang tidak berkesudahan. Ini falsafah sungguhlah. Mana Anaximander berpendapat bahawa asal segala ialah nous yang tidak berkesudahan. Apa maksud dia? Wallahu a'lam. Dan Anaximander yang mengatakan asas segala ialah waqt. Asal daripada waqt. Pythagoras yang mengatakan asas segala sesuatu ialah angka, nombor, dan pokok segala angka ialah satu. Ahad. Ini spekulasi ataupun pemikiran-pemikiran spekulatif kalangan ahli falsafah yang melontarkan idea masing-masing untuk melihat hujah siapa yang paling kuat, yang paling akurat dan seumpamanya. Tetapi falsafah alam itu kemudiannya dikembalikan oleh Sokrates kepada falsafah diri. Maksudnya daripada duk renung alam, sebenarnya kita juga kena merenung diri kita. Sokrates datang, daripada kita duk fikir tentang alam saja, maka kita kena fikir juga tentang diri kita. Kerana kebenaran itu juga mungkin berada dengan diri kita. Setelah engkau menengadah ke langit, sekarang sudah masanya engkau menilik dirimu sendiri. Wallahu a'lam, ada kaitan ke tidak dengan lafaz yang disebutkan sebagai hadis yang selalu diulang-ulang dalam kitab-kitab tasawuf, iaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya maka kenal diri Tuhannya. Dan secara jelas dalam ilmu hadis, ia bukan hadis Nabi SAW, namun dia satu ungkapan yang masyhur yang ada dalam kitab-kitab tasawuf dan seumpamanya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal diri dia, maka kenal Tuhan. Tapi saya melihat, kalau terbalik lagi bagus. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsah. Kemungkinan dengan mengenali Tuhan itulah menyebabkan kita akan lebih kenal diri kita. Sebab kita kenal diri kita melalui pencipta kita, iaitu Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. Ini bukan satu ungkapan yang i'timad, dinisbahkan sebagai Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Maka kemungkinan
melihatnya secara terbalik, iaitu man arafa rabbahu faqad arafa nafsah. Siapa yang kenal Tuhannya, maka kenal. Sebab itulah fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah olehmu, belajarlah oleh kamu, la ilaha illallah, bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Yakni dalam Islam kenal Tuhan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ungkapan yang sering diulang-ulang dalam perbincangan yang dinamakan sebagai ilmu tasawuf sufi itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Macam mana nak kenal diri kita? Bagi saya, kalau tak kenal Tuhan kita dulu. Sepatutnya wallahu alam, itu boleh dibincangkan lagi. Mungkin ramai tak setuju. Dah seumpamanya. Baik. Kemudian Hamka mengutip perbincangan ataupun pendapat Sokrates yang mengatakan jika nak mencapai kebenaran, iaitu tentang wujudnya Tuhan, selain daripada duk lihat alam dan buat spekulasi kepada alam, begitu begini, maka kenapa tidak balik pada diri kita, tengok apa yang ada di diri kita untuk kita mencapai kebenaran. Timbullah permulaan dari ilmu jiwa, dalam kurungan dia letak psikologi, dan ilmu akhlak, dalam kurungan letak ilmu budi pekerti, etika. Dalam falsafah ada etika. Murid Sokrates, iaitu Plato, menyempurnakan lagi ajaran gurunya. Lalu timbul hasil penyelidikan tentang adanya yang maha kuasa, yang maha tunggal, penggerak dari segala. Itulah Tuhan. Dari segi falsafah, bukan lagi dari segi kedongengan, yakni mitologi. Sampai satu tahap, perbincangan tentang wujudnya Tuhan bukan lagi sekadar mitologi ataupun dipanggil dongeng-dongeng, cerita-cerita dewa-dewi lagi. Tapi dah sampai tahap benda itu benar-benar ada. Benda ini bukan lagi cerita-cerita semata-mata, tapi benar-benar ada. Ini berdasarkan bukti dengan merenung alam dan juga melihat kepada diri sendiri manusia itu. Kompleksiti manusia itu menunjukkan ada satu kuasa yang hebat, yang mencipta dan seumpamanya. Baik, katanya lagi apa dia? Beliau menyatakan bahawa pendapat bahawa di sebalik alam yang nyata ini adalah hakikat yang maha tinggi, yang dari sana kita datang dan ke sana kita akan kembali. Tanda adanya ialah kerana keinginan kita selalu hendak pulang kepadanya. Dialah kebenaran yang mutlak, yakni Tuhan yang satu tadi. Manusia yang belum kenal Tuhan melalui wahyu, tapi dah ada perasaan tersebut. Perasaan yang kita panggil perasaan yang natural ataupun perasaan yang kita panggil sebagai semula jadi itu. Secara waras akalnya, secara batinnya ada perasaan tersebut, iaitu nak kembali kepada satu hakikat yang sebenar. Katanya lagi, Aristoteles, murid Plato pula, iaitu murid Sokrates. Plato anak murid kepada Sokrates, Aristoteles murid kepada Plato. Mempelopori falsafah berhubung hendak mengetahui hakikat daripada yang ada itu. Dialah penggerak yang tidak bergerak, dialah yang wajibul wujud, yang pasti adanya. Ada pun ada yang tampak oleh panca indera ini hanyalah yang mumkinul wujud. Ini dah masuk istilah-istilah yang biasa kita akan jumpa bila kita mengaji ilmu kalam. Maka berkembanglah tinjauan kepada yang ada, dalam kurungan, itu menurut falsafah dari zaman ke zaman. Sebab apa guna falsafah lagi ni? Sebab mereka tak dapat wahyu lagi lah. Kemudiannya, dari Yunani ke Romawi, di Tiongkok, bahasa Indonesia lama, Tiongkok ni Cina lah. Di India, bahkan di segala pelosok dunia. Kerana adanya akal manusia itu sendiri. Dari falsafah Yunani berkembang biak, sampai akhirnya disambut oleh yang disebut falsafah moden, yang dimulai dari zaman Descartes. Descartes itu. Terjadi kebetulan
beberapa minggu lepas ke, seorang profesor pakar falsafah dan juga perbandingan agama daripada Al-Azhar, Profesor Dr. Hamdi Zakzik, dia punya PhD berkaitan dengan perbandingan antara Al-Ghazali dan Descartes ini dari sudut falsafahnya. Maka buku itu pun sudah diterjemah diterbitkan oleh DBP dan juga oleh di Indonesia ada seumpamanya. Saya tengok semalam dalam Facebook Rehlah Bookstore, ada buku tersebut mereka jual. Baik. Bahkan disebutkan Descartes itu dijumpai oleh seorang pengkaji bila meneliti dia punya library, terjumpa buku Al-Munqidh min ad-Dhalal, dan mukaddimahnya bila Al-Ghazali menyebutkan permulaan bagi ilmu itu adalah keraguan, disebutkan ada garis bawah pada perkataan tersebut, yang mana kemudian ada nota yang menyebutkan ambil yang ini, bincang dalam perspektif kita. Lebih kurang begitulah. Seolah-olah nak membuktikan bahawa Descartes telah mencuri, atau bukan mencuri lah, telah mengambil ideanya yang kemudian dia sebut dengan lafaz dia sendiri, makna yang ni mengambil secara maknanya perkara tersebut dan kembangkan seolah-olah macam dia punya. Dan sebenarnya dia ambil daripada Al-Munqidh min ad-Dhalal karya Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Itulah tulisan saya baca semalam. Dia cuba buktikan perkara tersebut. Wallahu ta'ala alam, itu semua adalah satu benda yang tidak mustahil untuk berlaku. Baik. Kemudian kata Hamka lagi, terjadilah pertikaian di antara ahli falsafah tentang yang ada. Yakni yang ada, satu yang disebutkan sebagai yang ada tu, tapi belum lagi dapat describe. Siapakah itu? Sebab panduan wahyu tak ada lagi. Tapi ada. Kemudian katanya, tapi mereka terus berspekulatif dan juga berbalah dan juga berdebat tentang perkara itu. Ada yang percaya, ada yang tidak, sehingga muncul daripada kalangan mereka golongan yang berfalsafah tetapi beriman kepada monotheism, iaitu satu, mesti ada satu. Tidak boleh ramai. Bukan dewa-dewi ni, tak betul. Dan seumpamanya. Kemudian terjadilah perbalahan juga tentang asal segala sesuatu. Apakah semata benda atau semata nyawa, atau gabungan di antara kedua-duanya. Timbul juga penyelidikan apakah akal dan fikiran itu. Mula timbul banyak soalan ni. Asalnya soalan apa dia? Min aina ji'na, limadha ji'na, ila ainal masir. Daripada mana wujudnya alam ini. Itu satu. Min aina ji'na. Yang kedua, limadha ji'na. Kenapa kita wujud? Kenapa wujudnya alam ini? Kita sendiri ni wujud. Kenapa? Ila ainal masir. Kemanakah matlamat kewujudan kita ini? Itu soalan yang ketiga. Ini 3 soalan besar dalam kita kata sejarah kefalsafahan bidang ilmu falsafah itu, yang menjadi 3 soalan yang paling gadang, paling besar, yang tidak mampu dijawab oleh ahli falsafah dari dulu, sehinggalah sekarang mereka ada panduan daripada wahyu. Tapi daripada 3 persoalan tersebut memberanakkan, berpecah kepada soalan-soalan yang seterusnya. Antaranya yang ditanyakan di sini apa dia? Baik. Tentang asal segala sesuatu. Segala sesuatu itu, apakah semata-mata benda ataupun nyawa, ataupun gabungan keduanya. Yakni segala sesuatu yang ada atas muka bumi di alam ini adalah dia satu benda yang benda lah, ataupun dia adalah nyawa, ataupun gabungan kedua-duanya. Ini soalan-soalan yang muncul lah di kalangan ahli falsafah pada zaman tersebut. Kemudian soalan yang ditanya lagi apa dia? Ada timbul juga penyelidikan apakah akal dan fikiran itu. Akal ni apa sebenarnya? Fikiran ni apa sebenarnya? Di mana kedudukan akal fikiran itu sebenarnya? Di kepala otak kita ke? Betulkah di kepala otak? Sebab kalau otak cedera, terganggu, nyanyuk, maka akal tidak boleh berfungsi dah. Tapi betulkah akal tu duduk dalam kepala otak kita ni? Mula dibincangkan, tuan-tuan. Ini benda-benda yang bagi setengah orang yang minat dengan falsafah, dia akan sangat galik lah. Membaca, berspekulatif, dia membuat andaian-andaian, kemudian dicuba membuktikan hipotesis dan seumpamanya. Dan itulah galiknya bidang falsafah itu. Baik.
Seterusnya katanya lagi apa dia? Apakah hidup hanya terdapat lantaran masih mengalirkan darah dalam tubuh? Dan bila darah telah dingin, terhenti atau habislah hidup. Sehingga dapat ditetapkan bahawasanya kehidupan itu adalah bekas dari panasnya darah. Adakah semata-mata itu hidup ni? Iaitu kita manusia ini hanya menampung darah. Dan bila darah tak berfungsi, bila nyawa tak ada, darah tu pun tak ada dan tak berfungsi dah. Maksudnya tak tahu apa tujuan dan seumpamanya. Tidak terdapat kebulatan pendapat tentang hal ini. Tidak ada konsensus. Ijma' tidak. Tidak berlaku ijma' tentang soalan-soalan yang dimunculkan itu. Sebab hujung segala perjalanan fikiran itu akhirnya akan tertumbuk kepada suatu tebing yang tidak dapat diseberangi lagi. Yakni segala spekulatif question itu semua akan sampai kepada puncak, tidak tahu dah nak jawab macam mana. Siapa jadikan alam ini? Siapa jadikan bintang? Bintang beranak gini. Last kali kalau kita tengok, macam saya sendiri suka tengok National Geographic kan, bila mereka membincangkan tentang bintang-bintang apa semua, galaksi apa semua. Last kali suara latar akan berkata, di sebalik segala kehebatan, keindahan, kesempurnaan, kehebatan ini semua, siapakah yang bertanggungjawab menguruskan semua ini? Ia pun tak reti nak jawab akhirnya. Walau jawapannya sudah sangat jelas bagi orang yang beriman bahawa ia semua adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Tapi itulah dalam perspektif barat yang menolak Tuhan agama ataupun Tuhan dalam sains. Mereka kekal tidak mahu menerima konsep Tuhan dalam sains dan seumpamanya itu. Baik, sikit lagi kita pergi sebelum berakhir. Saya, bagaimana kita maklum, kita nak live dalam setengah jam sahaja sehari untuk membaca dengan huraian ringkas. Baik, kemudian apa dia lagi? Di seberang-seberang sana tidak dapat dicapai lagi. Sejauh-jauh perjalanan akal mestilah ada hujungnya, mesti ada perhentiannya. Di seberang yang seberang sana tidaklah dapat dicapai lagi. Keputusan mesti diambil tentang ada atau tidak ada. Memutuskan adanya semata-mata dengan fikiran manusia yang lemah ini haruslah menempuh berbagai kesukaran. Tetapi lebih sukar pula memutuskan bahawa dia tidak ada. Sebab itu walaupun ada aliran falsafah yang mengatakan tidak ada, dia dibantah oleh yang mengatakan ada. Akhirnya apakah jadinya falsafah itu? Akhir falsafah itu tidak lain daripada mengumpulkan berbagai-bagai bentuk fikiran hanya tentang dua soal, iaitu ada ataupun tidak ada, yakni Tuhan tu ada ke tidak ada ni. Nak buat keputusan. Belum dapat falsafah mengemukakan soal lain, yang ketiga yang di luar daripada ada dan tidak ada, dan itu pun tidak mungkin. Itu sebabnya maka bagaimanapun kemajuan falsafah, dia hanya dapat memperkembangkan pada kedua-dua soal itu sahaja. Atau memisah-misah soal-soal yang timbul dari pokok falsafah, lalu dijadikan ilmu yang tersendiri, dan dihentikan pembicaraan dari hal yang ada atau tidak ada. Dan berhenti membicarakan bukanlah artinya bahawa soal ada tidak ada lagi. Kita pun tak berapa nak faham ni tuan-tuan. Tapi itulah perspektif ataupun ulasan Hamka tentang apabila golongan ahli falsafah juga secara asasnya berusaha nak mencapai kebenaran hakiki untuk memahami tentang konsep hakikat alam ini, asalnya daripada mana, nak ke mana, kenapa kita. Maksudnya tadilah min aina ji'na limadza ji'na ila ainal masir. Itu konsep asasnya. Dan bagi saudara-saudari yang nak berjinak-jinak dengan pembacaan tentang falsafah dan seumpamanya, sangat banyaklah buku ya. Boleh mula dengan membaca sejarah falsafah, dan di barat sana terlalu banyak buku-buku yang dimudahkan, dipopularkan dalam bidang falsafah dan seumpamanya. Meskipun saya baca agak banyak, tapi untuk faham dan ingat tu, sebab terlalu banyak terma-terma dan konsep-konsep yang dibincangkan, tokoh-tokoh yang perlu diingat. Tapi kita minatlah. Cuma antara yang mudah sebab konsepnya jelas tentang itu adalah buku inilah.
Saya syorkan siapa yang berminat nak mula memahami perkembangan dan juga pengaruh falsafah Yunani dalam pemikiran Islam klasik, maka buku Dr. Abdul Rahman Abdullah ini adalah permulaan yang baik secara ringkasnya. Buku yang ringkas RM15 saja, terbitan Al-Hidayah Publisher. Tajuknya Pemikiran Islam Klasik, Pengaruh Falsafah Yunani dan Kebangkitan Gerakan Tajdid. Ini menarik. Saya baca ni lama, 10 tahun dulu dah. Tak ingat pun dah dia punya isi tu ya. Cuma bagi saya syorkan, bagi siapa yang ingin bermula masuk untuk membaca dan memahami, tidaklah jadi alim ataupun terus jadi ahli falsafah, tidak. Itu mustahil. Tetapi sedikit kita cuba faham konsep-konsep asas dan juga perkembangan, sejarah perkembangan falsafah itu. Tapi kalau nak fokus pada falsafah Islam yang secara khusus sejarahnya, mungkin kena rujuk buku Majid Fakri, Profesor Dr. Majid Fakri. Ataupun kalau nak tahu tentang falsafah barat secara keseluruhan, kena rujuk buku Bertrand Russell. Bertrand Russell yang menulis tentang sejarah falsafah dan seumpamanya. Paling tidak orang awam macam kita ataupun orang yang ada bidang yang lain kita minat, kita bukan orang falsafah, mengetahui sejarah falsafah itu sudah satu benda yang baik untuk kita kemudian guna dalam bidang kita dan seumpamanya. Tidaklah perlu kita terjun begitu mendalam dalam bidang falsafah apa-apa dan seumpamanya, itu kita bagi pada ahli falsafah sajalah. Tapi sebenarnya mereka yang minat belajar sampai peringkat master PhD, sebenarnya mereka semua adalah ahli falsafah. Sebab tu PhD itu philosophical doctor. Dia bukan medical doctor, ya. PH itu philosophical doctor, doktor falsafah. Apa doktor falsafah ni? Seorang pengkaji yang cuba menyelesaikan masalah masyarakat lah. Menjadi doktor, menjadi seorang pengkaji yang memberi ubat. Kajian-kajian dia itu adalah tujuannya untuk akhirnya memahami masalah yang kemudian memberikan jalan penyelesaian ubat yang tepat kepada masalah masyarakat. Dia sentiasa berkembang, yang sentiasa kompleks, apatah lagi kita di Malaysia Nusantara ini yang begitu istimewa dan luar biasa. Wallahu a'lam. InsyaAllah nanti kita sambung lagi subtopik yang seterusnya daripada buku Pelajaran Agama Islam oleh Profesor Dr. Hamka ini. Dan tuan-tuan yang nak dengar ataupun duduk boring nak tahu flow kita punya berbincangan dalam buku ini, bolehlah rujuk ke Facebook, YouTube saya. Saya dah upload di sana semua rakaman-rakaman sebelum ini. Dah bolehlah subscribe dan seumpamanya di sana, insya-Allah. Terima kasih sahabat saya Ustaz Afirul Izan. InsyaAllah kita bincang projek kita nanti. Ada di sini siapa dia? Ada Dr. Samsudin Osman. Tadi tak tahulah ada lagi tidak ya. Ada cikgu ataupun Ustaz Muhammad Yusof kita ni. Ada Syekh Abdul Rahim. Syekh Abdul Rahim Hilmi Zakaria ni tak asing lagi, penulis prolifik dan bagi saya yang begitu sekali tekal lah dalam menganalisis isu-isu semasa. Ada Ustaz Azri Fahmi tadi, ada Cikgu Wan Zayu Hisham Wan Yusof, ada bos kita Nik Lee, ada Pak Sipai Muhammad Ramli dan seumpamanya lah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.